Macam mana nak suruh kita ni biar dapat nikmat ini, nikmat dan kita jauh daripada tadi? Ulama-ulama kata biasakan kita ni hidup berwuduk. Bila dekat nak meninggal dunia, kita akan keluar peluh di tubuh badan kita ni. Ini sentiasa hidup dalam keadaan berwuduk. Kalau kita sentiasa berwuduk, Allah akan bagi pada diri kita kelebihan untuk kita ni berkeringat dekat tubuh badan kita ini sendiri. Dan orang nampak dah ahli syurga dia ni. Hidup ni jangan biarkan diri kita ni tak ada wuduk. Jalan je biar ada wuduk. Nak ke mana pun ada wuduk. Pada diri kita ni sentiasa berwuduk. Yang kedua, biasakan diri kita ni membaca Al-Quran ataupun berzikir. Diri kita ni sentiasa baca Quran dan berzikir. Ini cara dalam diri kita demikian. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya alim 'allimna min ilmika kama tarda bihi 'anna. Ya halim khalliqna bi khuluqil hilmi wa haqqiqna bi haqa'iqil ilmi. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna bi nuril fahmi waftah alaina bi ma'rifatil ilmi wa hassin akhlaqana bil hilmi wa sahhil lana abwaaba fadlik wa ansur alaina min khaza'ini rahmatik ya arhamar rahimin wa ya arhamar rahimin wa ya arhamar rahimin. Amma ba'd. Para hadirin yang dimati sekalian, pertamanya saya pohon kemaafan kerana keterlewatan sangat dalam jadual pada pagi ni ya. Kerana kesesakan jalan, daripada saya tersilap masuk jalan MRR2 yang menyebabkan sesak di kawasan tersebut. Patutnya saya datang daripada Diuk. Biasanya bila nak masuk melalui Diuk tadi, tiba-tiba nampak sesak awal. Rupanya sesak awal tapi tak sesak akhir. Ni yang menyebabkan kat sini sesak akhir. Dekat-dekat dengan sampai di kawasan Pandan tu sesak sangat di kawasan demikian. Walaupun sekalipun alhamdulillah kita ni diberi lagi peluang oleh Allah untuk kita memulakan cerita ataupun memulakan bab di mana bab-bab yang penting pada saat menghampiri kematian. Yang ni tajuk yang kita nak bincangkan pada pagi ini ya, ialah tanda-tanda orang yang ahli syurga saat mana dekat nak meninggal dunia, ataupun pada tajuk orang mukmin meninggal dunia dengan wajah yang berpeluh ataupun berkeringat. Bila kita meninggal dunia dalam keadaan kita berpeluh, itu tanda besar di antara orang yang mati husnul khatimah. Kematian kita ni ada dua saja, sama ada mati husnul khatimah ataupun mati dalam keadaan su'ul khatimah. Mati husnul khatimah ni mati yang dikendaki dalam Islam. Bila kita berdoa, kita diajar supaya baca doa, Allahumma khtin ajalana bihusnil khatimah wa la takhtin ajalana bisu'il khatimah. Kita baca doa, ya Allah, matikanlah saya dengan keadaan saya penuh husnul khatimah. Husnul khatimah ni maknanya mati dalam keadaan baik, mati dalam keadaan ahli syurga. Wala takhtin alaina bisu'il khatimah. Jangan matikan saya ni saat mana saya mati dalam su'ul khatimah. Alim ulama dia bincang husnul khatimah ni apa dia? Husnul khatimah ni ulama-ulama kata melalui tiga cara untuk kita nak jadi husnul khatimah. Tiga cara ni berlaku pada seorang. Yang pertama, pada badan seseorang tersebut kita boleh tahu dia ni husnul khatimah ataupun tidak. Melalui badan, maksudnya salah satu ni lah tanda berpeluh tubuh badan. Ni mati dalam keadaan husnul khatimah. Pada badan dia ataupun waktu mana dia menghadap depan Allah, mulut dia sebut la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ini di antara tanda-tanda dia panggil tanda husnul khatimah yang pertama.
Yang kedua, tanda husnul khatimah pada seorang, tempat yang dia meninggal dunia itu tempat yang terbaik. Meninggal dunia tempat yang terbaik, dia anggap husnul khatimah. Mana tempat yang terbaik dalam hidup kita ni untuk kita meninggal dunia? Di Mekah, di Madinah dan juga di Masjidil Aqsa. Ini tempat yang terbaik. Tempat yang terbaik meninggal dunia kat mana? Kat masjid. Misal contohnya, meninggal dunia dalam maknanya kita dalam keadaan yang tempat yang baik. Rasulullah sebut, siapa yang sampai di Madinah, dia boleh meninggal dunia di Madinah, maka dia meninggal dunialah di Madinah. Rasulullah sebut demikian. Kalau kamu ni ada peluang meninggal dunia di Madinah, maka kamu meninggal dunialah di Madinah. Kerana siapa-siapa yang dikuburkan di perkuburan Baqi', wajabat lahu syafaati, wajib dia dapat syafaat aku, katanya Rasulullah. Rasulullah sebut demikian. Maknanya ni kelebihan mati husnul khatimah. Tak ada dah kalau orang kata tanam di Baqi', masuk neraka lagi ke? Susahlah masuk neraka ni. Kerana apa dia? Kerana Rasulullah dah sebut, orang yang ditanamkan di perkuburan Baqi', wajabat lahu syafaati, wajib dapat syurga, dapat syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sama ada dia ni ada dosa, boleh jadi ada dosa, tapi oleh kerana ada dosa dia tu, dapat syafaat Rasulullah, terhapus dosa dia. Ini cara alim ulama dipahamkan pada kita. Tempat yang baik, meninggal dunia tempat yang baik ni dipanggil husnul khatimah. Yang ketiga, husnul khatimah ni suasana kematian yang baik. Suasana kematian yang baik. Suasana yang macam mana? Suasana kematian yang baik ni, mati dalam keadaan mati syahid, perang di jalan Allah. Saat mana dia meninggal dunia tu, walaupun badan dia hancur lebur, waktu badan dia ni lunyai, habis tu badan dia, tak ada apa-apa dah, tapi dia mati dalam keadaan perang di jalan Allah, maknanya mempertahankan agama Allah. Dia mati husnul khatimah. Mati husnul khatimah saat mana kita pergi dalam keadaan kita datang nak belajar menuntut ilmu, tiba-tiba berlaku musibah dalam perjalanan kita, maka mati kita husnul khatimah. Mati husnul khatimah ni, elok je kita selesai habis Ramadan, habis kita buat Ramadan, masuk malam 1 Syawal, tiba-tiba meninggal dunia, dia panggil husnul khatimah. Husnul khatimah ni ulama kata melalui 3 keadaan ini. 3 keadaan ini, sama ada melalui badan kita ni sendiri, ataupun melalui tempat yang kita meninggal dunia, ataupun keadaan yang kita meninggal dunia. Bila keadaan kita meninggal dunia ni, dia panggil husnul khatimah lah. Lawan kepada husnul khatimah, dia panggil su'ul khatimah. Su'ul khatimah maknanya mati dalam keadaan buruk. Sama juga dengan 3 tanda yang menunjukkan orang tu mati dalam keadaan yang su'ul khatimah. Yang pertama, pada badan dia, kita boleh nampak badan dia dekat nak meninggal dunia, tak nak mengucap. Orang ajar pada dia nak mengucap, tak nak mengucap. Tak nak mengucap tu, dia hanya sedar, dia tahu dia perlu meninggal dunia, tapi tak nak. Macam Abu Talib bapa saudara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dekat-dekat nak mati tu, diajar supaya mengucap, dia tak nak mengucap. Yang pertama. Yang kedua, tanda su'ul khatimah, mati tempat yang tak baik. Mati tempat yang tak baik ni apa dia? Mati di kawasan orang berjudi, mati. Dia mati kawasan orang sedang buat maksiat. Orang dia tengah buat maksiat, tiba-tiba mati. Ni su'ul khatimah. Kemudian mati yang su'ul khatimah ni lagi macam mana? Melalui yang ketiga, melalui perilaku yang ada, keadaan, suasana yang berlaku pada diri dia. Kita suatu Islam larang jangan pergi tempat maksiat. Katakanlah kita ni tak buat maksiat, tiba-tiba kita sampai ajal kita tempat itu. Kita tak buat maksiat, tapi kita ajal kita di tempat itu. Bahaya sangat. Islam sebut dia akan jadi senang untuk jadi su'ul khatimah. Orang pandang yang tak baik, dipandang dengan keadaan tak baik, maka su'ul khatimah itu terjadi. Yang kita nak bincang pagi ini ni, para hadirin sekalian, tanda orang mukmin bila dia meninggal dunia, Rasulullah sebut dengan wajah yang berpeluh je tubuh badan dia ni, berkeringat di tubuh badan dia. Dia akan mula peluh, sama ada di badan dia ataupun di atas dahi dia. Atas dahi ni akan jadi peluh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-mu'min
yamutu bi araqil jabin. Rasulullah sebut orang mukmin bila dia dekat nak meninggal dunia, dia berpeluh. Dia peluh. Ini tanda dia ni, dia meninggal dunia dalam keadaan dia ni sedang berpeluh. Kenapa dia peluh? Kita tanya, kenapa peluh Ustaz? Jawabnya kerana dia tengok satu benda yang dia tak terbayang nikmat sebegitu. Dia berpeluh terus. Dalam hidup kita ni kan, bila kita dapat satu benda yang kita tak terfikir dalam diri kita, mesti kita berpeluh. Cepat kita nak peluh. Misal contoh, saya pernah buat contoh kan yang mudah. Kita bangun tidur, kemudian dengar ketukan pintu rumah kita. Kita pun keluar, tengok polis. Polis datang bagi watikah. Watikah apa ni kita sebut? Kita pun buka. Tengok puan dilantik menjadi permaisuri agung, misal contoh lah. Mesti kita peluh terus. Kenapa tak peluh? Tak logik ni, tak logik. Maknanya kita nak percaya ke tak nak percaya. Misal contohnya, sebabnya surat betul, yang datang ni pula polis, bukan main-main. Yang kemudian yang bagi ni, kita ni waktu tu kita ni kejut. Allah, boleh jadi ke benda ni? Orang mukmin bila dia tengok syurga Allah, dia tak terbayang dalam hidup dia, aku dapat nikmat ini. Bila aku dapat nikmat ini, suka dia. Tak boleh nak sebutnya pada diri dia tu sampai peluh atas dahi. Ini alim ulama sebut demikian. Peluh atas dahi ni tanda apa dia? Puas hati aku hidup. Hidup sekejap tapi ganjaran besar. Sebagaimana orang dapat ganjaran, orang pergi ke pasar raya kan, dia beli barang RM10 je. Tapi bila buat cabutan, tengok dapat hadiah kereta emas, misal contoh, dia rasa seronok. Allah berbaloi aku. Datang pasar raya beli barang RM10 je. Masuk dalam tabung, cabutan bertuah tu, orang ambil pilih-pilih nama dia. Tu nak sebut dia suka sangat. Suka dia nak cerita macam manalah pada keluarga dia, nak bagi tahu macam manalah. Demikianlah dengan orang mukmin. Orang mukmin bila dia dekat nak meninggal dunia, Allah tunjukkan tempat dia dalam syurga. Bila tunjuk tempat dia dalam syurga, dia mula peluh terus. Ni bila kita ditunjuk, bila hijab mata kita mula dibuka. Bila hijab mata kita mula dibuka, kita nampak terus asalnya tempat dalam neraka Allah. Tapi Allah alihkan dia masuk dalam syurga Allah SWT, yang menyebabkan dia rasa gembira yang amat sangat, lalu dia berpeluh. Salman Al-Farisi menceritakan, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Rasulullah sebut, perhatikanlah keadaan mayat ketika mana meninggal dunia. Bila kita tengok orang meninggal dunia, cuba kamu perhati ketika orang nak meninggal dunia. Bila keringatnya menitis, bila dia mula berpeluh, air matanya keluar. Yang kedua, tanda pada badannya apa dia? Mengalir air mata yang keluar. Rasulullah sebut di antara tanda-tanda ahli syurga Allah pada jasad seseorang, lepas pada dia peluh, air mata dia keluar air mata. Bila keluar air mata, kemudian dan suara ataupun napasnya panjang keluar daripada hidungnya, bunyi macam hujung. Bunyi napas dia tu, bila roh dia nak keluar tu, tenang je dia tu. Napas dia tu macam tidur malam tu kan. Bila kita tidur malam, bila kita tidur lena yang tak berdengkur, tapi lena dalam keadaan yang bunyi sah kita dengar. Kadang-kadang kita cuba perhati isteri kita ke, suami kita ke, anak-anak kita ke, kalau dia tidur dia lena tu bukan berdengkur, tapi dia tidur lena pada diri dia. Kita bunyi napas dia tu. Napas yang macam itulah orang mukmin bila saat mana dia nak keluar daripada jasad dia, dan dia di antara tanda ahli syurga Allah SWT. Keluar tenang je pada dia ni. Maka itu merupakan rahmat yang diturunkan Allah SWT kepadanya. Rasulullah sebut itu tanda rahmat Allah yang berlaku pada seorang. Kalau kita tanya, kenapa peluh ni? Kenapa dia jadi nampak macam ni? Itu tanda rahmat Allah. Allah sedang menurunkan rahmat
pada diri dia. Orang yang meninggal dunia dengan berdengkur seperti dengkuran unta yang tercekik. Ni Rasulullah sebut, mula Rasulullah sebut, kalau kamu dengar orang dekat nak meninggal dunia bunyi kak kak, macam bunyi suara unta yang tercekik, dia sebut demikian. Bunyi macam benda yang tak lepas. Kak kak. Ni berlaku pada dia, ni tanda ahli neraka. Na'udzubillah min dzalik. Na'udzubillah min dzalik. Kita janganlah demikian. Bila orang mukmin ni, kalau kita nak meninggal dunia tu, bunyi nafas tu tenang je. Manakala orang yang tidak mukmin, bila dekat nak meninggal dunia, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut bunyi macam bunyi qah lekat tu badan dia. Kulit dia menjadi gelap. Kulit ni berubah menjadi gelap dia. Muram, wajah dia apa tu? Nampak macam ada sesuatu yang tak kena pada tubuh badan dia. Kemudian daripada sudut mulutnya keluar buih. Sama juga, keluar buih, banyak keluar buih daripada mulut seorang tadi. Maka itu merupakan azab yang diturunkan Allah kepada seorang tersebut. Maknanya saat yang dilalui itu, dia sedang melalui azab. Dan dasar pada yang ni juga alim ulama sebut, itu tanda-tanda ke orang ni dihumban ke dalam neraka. Na'udzubillah min dzalik. Kita pula bila katakanlah keluar buih, nampak keluar buih, benda apa yang perlu kita buat? Ambil tisu ataupun kapas, cepat-cepat buang. Cepat-cepat buang. Jangan pula kita tengok buih keluar, kita pula sebut neraka dah dia, kita sebut. Jangan kita sebut demikian. Kita pula diam, ambil cepat-cepat kapas. Ambil kapas, ambil tisu ni, buang buih yang keluar ini. Kenapa? Dia terlampau azab yang sedang dilalui pada diri dia dan yang diturunkan Allah kepadanya tersebut. Hadis ini diriwayatkan oleh Abdullah At-Tirmizi dalam Nawadil Usul. Cerita perkara demikian. Allahu Akbar. Kita berdoa biar kita selamatlah daripada su'ul khatimah itu kepada husnul khatimah, insya-Allah. Bila kita belajar ni, maka kita tahulah. Boleh jadi kita akan tanya, Ustaz, macam mana nak suruh kita ni biar dapat nikmat ini? Nikmat dan kita jauh daripada tadi. Ulama-ulama kata, biasakan kita ni hidup berwuduk. Bila dekat nak meninggal dunia, kita akan keluar peluh di tubuh badan kita ni. Ni sentiasa hidup dalam keadaan berwuduk. Kalau kita sentiasa berwuduk, Allah akan bagi pada diri kita kelebihan untuk kita ni berkeringat dekat tubuh badan kita ini sendiri. Dan orang nampak dah ahli syurga dia ni. Hidup ni jangan biarkan diri kita ni tak ada wuduk. Jalan je biar ada wuduk. Nak ke mana pun ada wuduk. Pada diri kita ni sentiasa berwuduk. Yang kedua, biasakan diri kita ni membaca Al-Quran ataupun berzikir. Diri kita ni sentiasa baca Quran dan zikir. Ini cara dalam diri kita demikian. Biar kita ni sentiasa baca Quran dan sentiasa berzikir pada diri kita. Kerana zikir dan juga baca Quran ini membantu kita saat mana kita dekat nak meninggal dunia. Yang ketiga, tolong biasakan dalam hidup kita ni untuk kitanya bersedekah di jalan Allah. Bersedekah. Sebab orang yang dekat nak mati ni, di antara sebab kenapa dia berbuih mulut dia ni, kerana dia kurangnya sedekah. Na'udzubillah min dzalik. Kurangnya sedekah menyebabkan dia terazab. Sebab tu orang dekat nak meninggal dunia, di antara benda yang berlaku dalam hidup kita ni, senang berlaku pada diri kita, ialah berbuih mulut dah. Berbuih mulut kita. Kenapa? Dia nak sebut pada Allah, dia sebut pada malaikat, laula akhartani ila ajalin qarib fa as-saddaqa. Dia sebut demikian. Malaikat, kalau tangguh sekejap, jangan bagi mati lagi. Aku nak bersedekah di jalan Allah. Nak bersedekah di jalan Allah ni yang menyebabkan kerana dia hidup, dia tak bersedekah. Bila dia nak meninggal dunia, baru dia nak bersedekah. Yang ni berbuih mulut ni. Orang, anak-anak kita, orang Melayu kita kan, dia biasa kalau tengok budak-budak kecil yang banyak air, keluar air ni. Keluar air dekat mulut kan. Bila dia membesar, keluar air. Mesti dia kata apa dia? Ni mesti mak dulu kempunan ni. Yang dia ni tak sempat makan asam-asam ke, ada hajat dia tak tertunai, dapat benda macam ni.
Ni orang Melayu kita, dia faham pada anak-anak. Baik, bila kita nak meninggal dunia, ada juga yang Allah tunjuk tanda. Tanda ni dekat, ada orang yang dekat nak meninggal dunia. Bila dekat nak meninggal dunia, di antara benda yang sedang terjadi apa dia? Kerana kamu tak sedekah, menyebabkan diri kamu ni jadi susah saat mana kamu nak menghadap depan Allah. Yang keempat, biasakan duduk dalam majlis ilmu. Duduk dalam majlis ilmu, dia akan mewangi saat mana kita menghadap depan Allah. Duduk dalam majlis ilmu, kita duduk, budayakan pada diri kita ni, ada je majlis ilmu, pergi duduk terus, belajar. Dan dalam hidup kita ni, jangan lebih pada 3 hari. 3 hari belajar, 3 hari sekali, 3 hari sekali belajar. Jangan lebih daripada 3 hari. Kalau lebih pada 3 hari, senang sangat hati kita mati. Bila senang hati kita mati, hati kita ni mati, susah kita nak mengucap, susah kita ni nak menyebut nama Allah. Budayakan dalam hidup kita ni, cari je majlis ilmu, biar ada je majlis ilmu. Bila kita boleh duduk, jangan lebih pada 3 hari. Imam Fathul Muwassali disebut, kalau kita lebih 3 hari, maka mati terus hati kita. Mati hati ni bahaya. Bila dekat nak meninggal dunia, biar hati kita ni hidup, hidup lagi. Bila hati kita hidup, kita boleh kawal, boleh tengok benda apa yang keadaan yang sedang kita lalui. Ini cara yang terbaik. Sebab tu anak sebut ada banyak kali pada jemaah-jemaah kan, kalau kita ni sakit, nazak, sakit teruk, pesan pada anak-anak kita, jangan masukkan dadah saat mana kita nak meninggal dunia. Jangan masukkan ubat lali tu, pelali tu, masuk morfin. Masuk morfin tu jangan kita sebut. Kalau kita ni sakit sangat, pesan pada keluarga kita, biar kita ni bertahan dengan sakit tadi. Sebab hati kita ni hidup, walaupun kita ni sedang sakit, hati kita ni hidup, hati kita ni sedang kawan. Hati ni datang daripada mana? Daripada majlis ilmu. Majlis ilmu yang kita duduk sekarang ni, sekarang kita tak rasa lah, sebab kita tak mati lagi. Cuba try mati sekarang tu. Waktu mana kita dekat nak mati tu, kita rasa, Allah, untung aku, dulu aku pernah datang dengar kuliah ustaz, walaupun ustaz tu sampai lewat, misal contoh, tapi aku sempat juga duduk mendengar juga. Kita sebut demikian. Bila dekat nak meninggal dunia, kita ingat, kita nampak dah, aku kena buat apa ni, aku kena buat apa sekarang. Semua step-step ni kita dah belajar. Walaupun kita ni belajar sekejap, sekali dalam bab ini, tapi dalam diri kita ni, kita dah fokus dah. Aku mesti mati macam ni, aku mesti menghadap depan Allah saat mana bibir aku ni menyebut La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nah, kita dah nampak dah perjalanan yang kita nak menghadap depan Allah. Satu saya sebut banyak kali, belajar bab ni penting sangat dalam hidup. Penting sangat. Ada kan, saya tengok dalam surat khabar, kerajaan kata dia nak buat satu program untuk orang tua, supaya orang tua jadi rasa lapang je saat mana dia tua. Saya tengok program yang nak disebut, yang dibuat tadi. Saya kata program yang paling baik untuk orang tua ni apa dia? Belajar saat mana nak menghadap depan Allah. Tak adalah saat yang paling baik dalam hidup kita ni, kita belajar sikit lagi kita nak melalui macam mana. Nak melalui macam mana ni, inilah masa yang kita kena menuntut. Dan kita jangan sampai kita ni lari daripada landasan. Sebab tu ramai orang yang dekat nak meninggal dunia, dia tergelincir, dia lari daripada landasan agama. Bila nak suruh mengucap, dia tak boleh mengucap. Kenapa dia tak boleh mengucap? Kerana dia tak tahu step dia apa dia yang sedangkan dilalui saat mana dekat nak menghadap depan Allah Subhanahu Wa Taala itu. Sebab tu tajuk macam ni, kalau ibu-ibu para haniskan, ada ibu dan ayah kita yang uzur, bawa datang mereka, datang mendengar. Kalau tak boleh dengar pun, dengar balik siaran ulangan kita ni. Balik nanti tengok dalam fanpage, tengok dalam YouTube, tengok balik kuliah ni, kemudian pasang pada mak ayah kita. Mak dengar, mak ayah dengar, kita sebut. Dengar yang ni penting sangat untuk kita nak menghadap di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala nanti. Tak kira siapalah kita, kan, sama ada kita ni ustaz ke, kita raja ke, kita yang berhormat ke, kita datuk ke, Tan Sri ke, siapa pun kita, bila kita mati memang kelam kabut. Siapa yang dekat nak meninggal dunia, dia kelam kabut, kecuali illa man atallaha biqalbin salim.
kecuali orang yang Allah bagi hati dia tenang. Macam mana hati kita nak tenang? Datang majlis ilmu, duduk dalam majlis ilmu. Siapa yang tak duduk majlis ilmu, hati dia tak akan tenang. Hati dia berbolak-balik dalam hidup dia. Jangan banyak habis masa kita depan televisyen tengok cerita Tom and Jerry tiap-tiap hari. Jangan habis masa kita dengan kita duduk depan televisyen ni melayan drama-drama Korea. Tapi banyakkan masa kita duduk dalam majlis ilmu. Bila kita duduk majlis ilmu, kita dengar hadis-hadis macam ni. Kita pun tahu benda apa yang perlu kita buat saat mana kita nak menghadap depan Allah. Abdullah berkata, apabila seorang mukmin pernah melakukan kesalahan ketika hidup di dunia, maka dia akan meninggal dunia dengan wajah yang berkeringat. Ini di antara sebab. Kalau tanya, kenapa dekat nak meninggal dunia tu peluh atas dahi? Peluh atas dahi ni, wajah dia ni peluh. Bukan peluh atas dahi, muka-muka dia pun peluh. Kenapa dia peluh? Para hadis sekalian nak tahu macam mana peluh dekat nak meninggal dunia. Waktu mana berbuka nanti, banyakkan minum air suam. Banyakkan minum air suam. Bila kita minum air suam tu, kita peluh atas muka. Ini biasa jadi demikian. Saya biasa demikian. Kalau berbuka puasa dengan minum air suam. Tapi jangan minum ais. Bila minum ais, memang tak peluh. Bila kita berbuka, kita minum air suam. Hangat sikit kan, panas sikit. Dia akan menyebabkan kita ni cepat peluh kesat. Di kita ni, peluh kita. Dekat nak meninggal dunia, macam tu lah. Macam tu lah, peluh di muka kita ni peluh. Saat yang demikian. Kenapa peluh ni? Kerana banyak dosa. Banyak dosa. Tengok tempat pula dalam syurga. Bila nampak tempat dalam syurga, macam tak layak dia aku ni nak masuk syurga. Macam manalah aku boleh masuk syurga sedangkan amalan aku terlampau banyak dengan dosa-dosa. Tiba-tiba orang mukmin ni Allah hapuskan dosa dia tu saat mana? Saat mana dia menghadap depan Allah. Sebab tu dalam hadis yang lain Rasulullah sebut, kalau Allah sayang pada seseorang, bila dia dekat nak meninggal dunia, Allah kafarah semua dosa-dosa dia di dunia. Supaya bila dia menghadap depan Allah, tak ada lagi dosa yang dihadapkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala itu. Itu cara yang demikian berlaku. Dalam hadis yang lain Rasulullah sebut, siapa-siapa yang dia nak dihadapkan oleh Allah dalam keadaan husnul khatimah, Allah lorongkan jalan dia dekat nak meninggal dunia, nak berbuat baik. Dia mula nak buat baik, dia tak nak buat benda yang tak baik. Ini tanda-tanda dia ahli syurga. Dekat nak meninggal dunia tu, dia jadi nak buat benda yang disuruh oleh Allah. Dia nak ajak orang makan, jamuan makan. Dia sibuk nak derma kat sana, nak derma kat sini. Tanda-tanda orang ni, orang yang disebut dengan ahli syurga Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau ada orang yang nak dihumban ke dalam neraka Allah, lagi dekat nak mati, lagi jahat dia. Lagi dekat nak mati, lagi jahat. Lagi teruk perangai dia. Orang Melayu kita panggil buang tabiat itu. Buang tabiat. Dekat nak meninggal dunia, dia buat benda-benda yang tak senonoh. Benda-benda yang tak baik. Na'udzubillah min dzalik. Ada orang yang jenis macam ni. Lagi dekat nak meninggal dunia, lagi tinggal solat. Lagi dekat nak meninggal dunia, lagi dia buka aurat. Lagi dekat dia nak meninggal dunia, lagi dia ni merapu, bercakap benda-benda yang kotor. Dia keluar daripada mulut dia ni sumpah seranah yang tak baik. Na'udzubillah min dzalik. Itu tanda-tanda dia di kalangan ahli neraka Allah Subhanahu wa taala. Berhati-hatilah kita supaya kita tak sampai saat yang demikian. Sebagai balasan atas kesalahan yang dilakukan, beberapa ulama berpendapat bahawa keringat yang keluar daripada wajah orang mukmin yang meninggal dunia disebabkan perasaan malu terhadap Allah Subhanahu wa taala akibat dosa yang dilakukannya. Dia jadi rasa malu. Malu kerana apa dia? Kerana kita ni banyak sangat buat dosa. Bila banyak sangat kita rasa tak padan je kita. Macam kita kan, bila dipanggil masuk dalam istana raja, bila kena masuk, sekarang juga kena masuk. Bila kena masuk sekarang, kita rasa macam segan je. Baju kita tak sesuai, pakaian kita tak sesuai untuk nak menghadap. Untuk nak menghadap dengan raja, kita rasa tak nak lah, kita sebut, tak nak masuk lah lagi. Bila kena masuk, nantilah lepas pada ni kita patutnya demikian. Tapi
Bila dipanggil menghadap depan Allah, tak ada tangguh-tangguh dah. Allah panggil tu di saat mana kadang-kadang kita ni, dosa kita yang semalam yang kita buat, kita tak buang lagi dosa tersebut. Dosa semalam ada, dosa kemarin ada, dosa baru sekejap dia baru buat dosa. Apa dia? Misal contoh ni, dalam diri kita ni kan banyak kan, kita ni senang buat dosa. Dalam hidup kita ni nak buat dosa ni senang. Anak sebut banyak kali. Dosa apa yang senang? Dosa hati. Dosa hati ni, yang ni kadang-kadang kita senang buat. Kita tak tunjuk pun kat luar, tapi kat dalam. Kat dalam kita ni ada je dosa yang kita buat. Dosa apa dia? Dosa prasangka. Dosa prasangka dalam hidup kita ni. Dalam diri kita ni senang kita nak jadi prasangka kan. Tengok je pasangan hidup kita, kita tengok je dia, tapi dalam hati kita datang prasangka. Hidup lagi dia ni, kita sebut. Nak sebutnya buruk sangka kita, tapi kita tak sebut pun. Tapi dalam hati kita ni dosa. Kadang-kadang kan, kadang-kadang kita kan nak jadi buruk sangka tu mudah sangat. Telefon tak dapat, telefon tak dapat, tak masuk. Buruk sangka tu besar. Ni sengaja tak nak angkat dah tu dia panggil. Ni sengaja tutup handphone. Prasangka. Dosa prasangka ni senang terjadi. Sebab tu bila dekat nak menghadap depan Allah, Islam ajar apa dia? Husnuzan billah. Berbaik sangka dengan Allah. Jangan buruk sangka dengan Allah. Nak betulkan hati kita ni biar baik sangka dengan Allah. Bila dekat nak menghadap depan Allah tu, kita ni berbaik sangka terus. Alhamdulillah, dah sampai masa dah ya Allah. Jangan kita ni jadi buruk sangka. Kenapa aku ya Allah? Dalam hati kita ni, kenapa aku? Di antara benda yang kita ni kan, kadang-kadang kita ni kena penyakit kan. Bila kita kena penyakit, kita baru umur 50. Kita tengok umur 50 kita ni kena penyakit. Penyakit pula dengarnya berat. Kita dengar demikian. Kita pemula, kenapa saya kena ya Allah dalam diri? Kenapa orang lain tak kena? Saya baru 50. Orang lain umur 93 tak mati-mati lagi. Misal contoh, orang lain sampai umur 95 tak mati-mati lagi. Kita ni pula baru 53. Takkan 53 nak mati dah? Kita sebut demikian. Yang ni buruk sangka ni. Buruk sangka ni yang menyebabkan kita ni jadi teruk dalam jiwa kita. Islam diajar berbaik sangkalah dengan Allah. Dengan Allah baik sangka, dengan manusia pun berbaik sangka. Ni nak suruh kita jaga supaya jangan ada dosa. Kalau kita menghadap dengan dosa, menyebabkan di waktu itu berpeluh dahi kita. Peluh dahi, berkeringat pada tubuh badan kita. Kerana tubuh bahagian bawahnya telah mati. Kita kata, kenapa peluh atas dahi? Kenapa tak peluh badan-badan dia? Kenapa tak peluh? Kat bawah ni dah mati. Bila roh ni ditarik daripada hujung kaki, tarik dia hujung kaki, naik sampai ke lutut. Ni step yang pertama, peringkat yang pertama. Daripada lutut naik sampai ke pusat, ditarik sampai ke pusat. Ni langkah yang kedua ataupun peringkat yang kedua. Daripada pusat direntak naik sampai ke halkum. Ni peringkat yang ketiga. Bawah tu mati dah, bawah ni mati. Daripada halkum ni penentuan. Dia panggil berada kat sini ni dah penentuan pada seorang, sama ada mati dalam keadaan husnul khatimah ataupun mati dalam keadaan su'ul khatimah. Dan yang dapat bergerak serta mempunyai kekuatan hanyalah anggota tubuh bahagian atas sahaja. Bila yang boleh bergerak tu ke atas ni. Doktor-doktor biasa dia tahu yang ni. Doktor kalau dia cek bawah tu dah tak ada dah. Naik sampai di halkum. Tapi bahagian atas ni ada lagi. Bahagian atas ni ada lagi. Kalau bisik di waktu itu pun masih dia dengar lagi. Masih kedengaran lagi. Anda ingat Allah yarham Tuanku Datuk Ni Abdul Aziz Nikmat. Bila doktor kata dah tak ada dah kat bawah tu, doktor panggil. Doktor sebut, doktor kata semua doktor-doktor yang merawat dia ni beratur seorang-seorang. Minta maaf lah. Salam. Bagi salam. Kemudian lepas itu ucap Assalamualaikum Tok Guru. Masing-masing sebut ni. Doktor ni seorang-seorang masuk beratur. Lepas tu baru panggil keluarga. Panggil keluarga. Bila panggil keluarga tu, bila keluarga ni bisik sebut, ayah masing-masing panggil. Seorang-seorang anak ni bagi salam. Bagi salam. Salam tu cium dia tersebut.
keluar air mata terus. Dia keluar air mata. Maknanya waktu mana keluar air mata tu, anak-anak yang lain ni nak ambil kain, nak lap lah air mata ni keluar. Ustaz ni Abdul bagi tahu, jangan lap. Jangan lap, katanya Ustaz ni Abdul, biarkan air mata tu keluar. Kerana rahmat Allah sedang mencurah-curah pada diri dia. Anak sebutnya, demikian juga kita harap kita ni macam tu. Bila kita dekat nak menghadap depan Allah nanti, bawah ni dah mati dah, tapi atas ni anak-anak kita ada lagi. Anak-anak kita ni, dalam satu riwayat cerita, Rasulullah sebut, kalau kita pergi jauh, berada jauh daripada anak-anak, tiba-tiba dekat nak meninggal dunia, nak buat macam mana? Nak pada anak ni, nak pada keluarga, Allah ubahkan malaikat-malaikat itu menjadi pasangan hidup masing-masing, dan juga menjadi anak masing-masing datang bagi salam seorang dekat nak meninggal dunia ini sendiri. Mudah-mudahan kita dapat nikmat ini, insya-Allah. Sebab tu jangan pelik kan. Kadang-kadang kita kata, habis tu orang mati terempas kapal terbang tu, mati jauh daripada keluarga ni. Tak. Walaupun jauh macam mana pun, Allah hantar malaikat menyerupai, disebut keluarga masing-masing, orang yang terdekat dengan dia. Mula yang orang mukmin, dia akan bagi salam, seorang bagi salam, mengucapkan selamat tinggal, berpisah saat mana nak menghadap di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian tubuh badan kita yang boleh bergerak hanyalah di bahagian kepala, serta mempunyai kekuatan hanya anggota tubuh bahagian atasnya sahaja. Pada saat itulah kelihatan perasaan malu di matanya. Malu di mata ni, sesungguhnya keringat yang keluar tersebut adalah rahmat dan teman ataupun penolongnya. Ketika itu adalah perasaan malunya terhadap Allah Ta'ala dan berita gembira serta kemuliaan yang dihadiahkan kepadanya. Di saat mana dekat nak menghadap depan Allah tu, berita gembira datang, para malaikat datang, semua datang. Saat mana datang ni bagi tahu ada seorang ini, tempat kamu dalam syurga Allah. Setengah-setengah orang mukmin bila tengok tempat dalam syurga Allah, peluh atas dahi dia, senyum terus. Senyum. Ada setengah orang yang mati syahid tu sampai nampak gigi dia. Gigi dia tu nampak. Kenapa dia? Gembiranya tempat dia dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Perhatilah, hidup sekejap tapi pahala yang banyak yang Allah sediakan untuk diri kita. Ganjaran yang besar yang Allah sediakan pada seorang. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud, dinyatakan keringat yang keluar daripada wajah orang mukmin ketika mana meninggal dunia merupakan balasan dosanya yang masih berbaki padanya. Kadang-kadang peluh. Kita tanya, kenapa peluh? Kenapa peluh ni? Macam takut je. Tak, sebenarnya itulah sisa-sisa dosa yang Allah Subhanahu Wa Taala nak hapuskan pada dia saat mana dia nak menghadap depan Allah. Sisa-sisa dosa yang ada lagi. Bila dimasuk dalam kubur, bila seorang tersebut dah berada dalam kubur, tak ada lagi dosa-dosa dia. Dia berada dalam keadaan semua pahala-pahala. Start daripada dia masuk kubur tu, itu dalam keadaan yang dia ni sedang merayakan satu suasana yang paling indah dalam hidup dia. Kerana dia tiada lagi dosa-dosa yang dihadapkan di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Satu ada alim ulama dia sebut, aku dibandingkan mati dalam keadaan yang terkejut dengan mati yang diberi sakit yang panjang, lebih baik sakit yang panjang dibandingkan mati dalam keadaan mengejut. Bila sakit terdahulu, sakit dahulu ni yang menyebabkan Allah kafarah dosa. Bila sakit itu menyebabkan hilang dosa-dosa. Tapi bila mati dalam keadaan mengejut, menyebabkan bimbang-bimbang tak sempat hapus dosa, tak terhapus dosa ni, lalu menghadap depan Allah dalam keadaan membawa dosa-dosa. Itu cara demikian. Dengan kata lain, kesusahan ketika mana meninggal dunia merupakan cara untuk membersihkan dosa yang masih ada pada dirinya. Bila kita dekat nak meninggal dunia, itulah cara Allah nak hapuskan dosa kita. Allah sakitkan kita. Sebab tu kita kena ingat ya, kalau ibu kita, ayah kita sakit di rumah kita ataupun di kalangan keluarga kita, tolonglah pakak-pakak jaga, tolonglah ambil peluang. Untuk apa dia? Untuk biar ibu kita ni terhapus dosa dia. Terhapus dosa dia tu satu. Yang kedua, pada masa yang sama apa dia? Kita ni dah banyak pula pahala.
Saya dapati di kalangan kita ni, bila ibu dan ayah yang usia tua, ramai di kalangan kita bila ayah dan ibu yang usia tua, semua pakat tak nak jaga. Buat alasan, saya tak boleh nak cuti, saya kerja, saya tak boleh nak jaga kerana saya banyak urusan itu. Jangan para haniskan. Kalau para haniskan kerja sekalipun, para haniskan sedang bekerja, tiba-tiba dapat mak kita sakit, ayah kita sakit, kalau boleh ambil cuti kita nak jaga mak ayah kita. Sebagaimana mak ayah kita dahulu kan cuti, waktu mana kita sakit dia cuti kan, ambil cuti nak jaga kita, nak hantar ke hospital dan sebagainya. Waktu mana kita kecil-kecil dahulu, sampai waktu mana dalam keadaan mak ayah kita ni, ada setengah ibu dan ayah bila anak sakit kuat sangat, panjang masa dia berhenti kerja. Kenapa dia? Kerana nak jaga anak-anak ni sendiri. Cuba bayangkan kita saat mana ibu kita sedang sakit, ayah kita sedang sakit, ia memerlukan sangat untuk kita bantu dia. Kenapa kita tak boleh bantu dia? Kenapa kita tunjuk sombong kita? Seolah-olah kita ni tak akan jadi tua, seolah-olah kita ni tak akan sakit sebagaimana mereka nanti. Bahaya para haniskan. Kalau kita ada perangai ini, sikap ini di kalangan kita, maknanya di waktu ini kita akan berhadapan yang lebih teruk daripada itu. Dalam hidup kita, bila mak kita dah sakit dah, ambillah peluang, pakak-pakak jaga di kalangan adik-beradik ni. Tak apa, kita gilir di kalangan ni. Kalau perlu letak jawatan semata-mata nak jaga mak dan ayah. Kenapa? Kerana masa tersebut masa yang paling penting untuk memastikan dia untuk ke syurga Allah SWT. Itu cara yang pandai kita ni dalam hidup kita. Cara roh keluar daripada jasad orang mukmin dan orang kafir. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innan nafsal mu'min takhruju rashhan wa innan nafsal kafir tasilu kama takhruju nafsul himar wa innal mu'min la ya'malu khati'ah fayashaddid biha alaihi indal maut liyukaffira biha wa innal kafir la ya'mal hasanah fayasahhalu alaihi indal maut liyujziya biha." Ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, sesungguhnya jiwa orang mukmin itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, roh orang mukmin itu dicabut secara perlahan-lahan, cara rashhan. Rasulullah sebut mukmin ini keluar roh dia tu dalam keadaan rashhan. Rashhan ni maknanya tenang dan lembut, lapang je. Orang mukmin ni dikeluarkan roh dia dalam keadaan yang rashhan, bukan latif tapi rashhan. Rashhan ni istilah yang khusus yang Rasulullah sebut di antara kita rasa sakit dan kita rasa nikmat. Itu rashhan. Nak sebutnya roh orang mukmin ni, kita rasa sakit, dalam rasa sakit tu rasa nikmat. Itu dia panggil macam macam ibu-ibu melahirkan anak, sakit kan melahirkan anak, tapi nikmat dapat anak. Nikmat dapat anak. Saat mana kita ni mengeluarkan bayi tersebut, Allah sakit, tak boleh nak bayang, tapi waktu mana kita dengar tangisan anak kita tu, sono je kita, lapang je dada kita. Ni nak sebutnya apa dia? Rashhan dia panggil. Itu cara Rasulullah sebut orang mukmin tu begitu. Bila nak menghadap depan Allah, jiwa dia keluar daripada badan dia tu rashhan. Rasulullah gambarkan demikian. Kemudian wa innan nafsal kafir tasilu kama takhrujun nafsul himar. Rasulullah kata beza dengan roh-roh orang kafir. Roh orang kafir ni bila nak keluar daripada jasad dia tu, macam keluarnya yang disebut dengan nyawa-nyawa kaldai, digambarkan pada dia. Nyawa kaldai itu sendiri. Wa innal mu'min, kenapa orang mukmin jadi macam tu? La ya'malul khati'ah. Kerana orang mukmin ni ada benda yang dia buat, benda yang salah, benda yang silap. Hidup kita ni kan, tak adalah orang ni hidup betul je manjang, tak ada. Hidup kita ni ada juga yang salah. Nak cari yang sempurna ni tak ada. Atas dunia ni tak ada kecuali dia Nabi dan juga Rasul. Hidup ni ada je yang salah kita ni. Bila kita ada yang salah tu, Allah nak hapuskan yang salah tadi, fayashuddadu biha alaih. Lalu Allah sengitkan sikit pada waktu mana dekat dengan kematian dia.
Bila saat sakarat dia tu, Allah susahkan dia sikit. Susahkan sikit dia tadi, indal maut. Saat mana dekat nak mati, liyukaffira biha. Dengan tujuan nak hapus dosa-dosa dia yang dia buat sebelum daripada ini. Nah, ini cara demikian. Wa innal kafir, dan beza dengan orang kafir, la ya'malul hasanah. Dia pernah melakukan benda-benda yang baik atas dunia. Orang kafir ni tidaklah semua jahat, tidak. Ada juga benda yang baik yang dilakukan. Fayashalu alaihi, lalu dipermudahkan saat mana dia mati. Indal maut liyudziya biha, dengan tujuan untuk dibalas pada dia saat mana dianya masuk dalam kubur. Tak ada lagi tuntutan dia untuk dia nak minta dengan Allah. Aku pernah buat baik dahulu ya Allah. Lalu Allah kata, aku dah balas untuk kamu. Bila dah balas? Bila dekat nak mati. Bila dekat nak mati tu, dia mati tu nampak senang je. Bila nampak senang, itu tanda apa dia? Tanda Allah dah balas segala kebaikan yang pernah dia buat atas dunia ini. Kita jangan pula nampak bila kita tengok orang kafir kan, macam mati dalam drama swasta tu dia panggil. Kan kadang-kadang kita tengok orang kafir senang je mati. Hai bye mati tu dia. Kan kita tengok, alah husnul khatimah kot kita sebut dia. Tak, bukan. Dia bukan husnul khatimah. Dia mati dalam keadaan su'ul khatimah. Dan dia sebut macam mana pun dia, kalau dia tak Islam, dia buat baik macam mana pun Allah balas dekat nak mati ya. Tapi orang Islam, katakanlah dekat nak meninggal dunia tu sakit. Kita tengok payah. Rasulullah ajar pada kita, ingat semua tu Allah nak kafarah dosa dia. Dengan tujuan apa dia? Tujuan nak suruh dia masuk menghadap depan Allah dalam keadaan terbaik saat mana dia menghadap depan Allah. Kita pula jangan pula tengok orang yang sakit tu, kita kata ni payah nak mati ni, bela saka lah tu, bela hantu raya lah tu. Mula nak buka atap rumah lah, mula nak buka pintu-pintu rumah macam-macam gaya, nak suruh cepat mati. Tak, bukan demikian. Sebenarnya Allah sedang kafarah dosa dia. Tu. Orang zaman-zaman dahulu kan, bila dekat nak meninggal dunia tu, dia mula buka atap rumah. Atap rumah kan, dia buka atap zinc. Orang tanya, kenapa buka? Ni bela dia sebut. Bela. Kebetulannya pula dekat nak meninggal dunia tu, dia minta air banyak. Minum, makan pun banyak. Bila dekat nak meninggal dunia tu, dia makan tu banyak. Memang bela, confirm dia sebut. Memang membela dia tu. Sebenarnya orang dekat nak meninggal dunia ni, dia jadi dahaga. Bagi 7 lautan air ni pun, 7 lautan air ni pun takkan hilang dahaga. Nak sebutnya, dia jadi lapar yang amat sangat. Satu, bila masuk dalam kubur, dia akan diberi makan terus. Sebab tu Allah Subhanahu Wa Taala sebut, wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwat bal ahya'un inda rabbihim yurzakun. Jangan kamu sangka orang yang mati berjuang di jalan Allah ni mati macam mati biasa begitu. Tidak. Bal ahya, bahkan dia hidup. Inda rabbihim yurzakun. Di sisi Allah dia sedang diberi makan di sisi Allah SWT. Bila bangkit di akhirat, kita dahaga. Ada makanan yang Allah sediakan. Satu orang yang bangkit di akhirat, dia dahaga yang amat sangat. Jadi saat tersebut nak pada makanan, nak pada minuman. Macam mana nak dapat ni? Yang ni yang kita tengok. Ada yang minum air peluh orang-orang, ada yang hirup nanah-nanah yang keluar daripada kemaluan tu, ada yang dalam keadaan berbeza-beza kan. Ada yang menuju ke telaga Kausar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semua orang mukmin ni dia menuju ke telaga Kausar. Dia tahu dah di telaga Kausar ni bila dapat minum air setitik mengenyangkan sehingga masuk dalam syurga Allah. Bila masuk dalam syurga Allah, di antara nikmat yang pertama yang akan kita buat apa dia? Masuk je kita nak makan. Satu, bila tanya makanan apa yang mula kita masuk dalam syurga, Allah sediakan makanan untuk ahli syurga. Makanan apa dia? Rasulullah sebut makanan hati ikan paus, dia sebut dia. Mula-mula masuk tu, kita masuk je syurga, Allah hidangkan makanan yang disebut dengan hati ikan paus. Ada yang sebut, Ustaz,
hati ikan paus tak selera ustaz. Tak selera. Patutnya mula-mula masuk bagilah tom yam ke, bagi burger ke, misalnya contoh demikian. Ni hati ikan paus. Ada yang sebut demikian, dia datang jumpa anak, lepas pada anak kuliah, dia cuik anak. Bila anak cerita tentang hadis Rasulullah, cerita tentang makanan mula-mula masuk syurga, makanan apa? Hati ikan paus. Dia datang, dia cuik anak, Ustaz, saya nak tanya sikit, betul ke masuk syurga ni makan hati ikan paus, Ustaz? Anak kata betul. Kalau betul tak selera, Ustaz. Anak pun tengok dia. Kita tanya balik, anak tanya dia balik, betul ke kamu boleh masuk syurga? Biar confirm dulu masuk syurga. Bila kita confirm masuk syurga, dia datanglah selera. Biar kita ni tak payah usaha, tak payah fikirlah selera tak selera. Yang pentingnya biar masuk syurga dulu. Ni syurga pun tak confirm lagi. Bila kita tak boleh confirm syurga, tiba-tiba kita nak masuk syurga, kita nak selera macam mana? Sebagaimana kita sekarang ni, tak selera lah. Sebab kita ni duduk di kawasan, kalau kita tengok makanan-makanan orang-orang yang tak sama dengan makanan kita, tak selera lah. Cuba kita pergi tempat mereka sebut. Pergi tempat mereka sebut, lama-lama jadi selera juga. Kita kan, mula-mula kita pergi ke, misal contoh kita pergi ke Afrika, tengok orang hitam je. Hitam, mula-mula kita tengok hitam je orang, misal contoh. Tapi lama-lama duduk, putih pula kita sebut. Berubah pula jadi putih. Lawa pula orang. Dia akan berubah demikian. Mula-mula ni demikianlah. Tapi dah kita ni sama juga dalam syurga. Bila boleh masuk syurga, Allah bagi makan makanan. Ni cara yang diajar supaya kita ni kena ingat pada kita. Bila kita sakit dekat nak meninggal dunia, itu tanda Allah sedang kafarah dosa. Jangan mengeluh. Jangan mengeluh. Waktu mana Nabi Zakaria mengeluh, waktu mana kena gergaji kepala dia kan, Bani Israel gergaji kepala Nabi Zakaria. Nabi Zakaria mengeluh. Bila dia mengeluh, malaikat sebut, kalau kamu mengeluh, habis pahala kamu. Habis pahala kamu. Jangan kamu mengeluh. Bahkan Allah jadikan pada kamu itu ujian. Kamu kena tabah dengan ujian yang kamu lalui. Itu cara demikian. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasul amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana iftah bainana wa baina qawmina bil haqq wa anta khairul fatihin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakuna minal khasirin. Rabbana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana ij'alna muqimas salah wa min dhurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.